wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada minggu kali ini dengan tajuk teknik cabang dengan tajuk yang baru. Okay, saya Dr. Muhammad Rozi bin Qasim. Saya akan menghuraikan teknik cabang dengan tajuk yang baru, iaitu tajuk langkah-langkah mengatasi masalah obesiti. Apa itu obesiti? Iaitu kegemukan. Baik. Jika dah tengok video saya sebelum ini, saya dah beritahu kalau soalan langkah cabang dia akan ada 3 cabang yang utama. Okey. Baik, jangan tengok isi lagi. Okey. Akan ada 3 cabang yang utama. Okey, 3 cabang utama ini ialah nanti kita akan cerita sedikit. Ini isi dia nanti. Ini cerita yang keburukan sedikit. Biasanya sebab soalan langkah dia akan cerita keburukan dulu dan apa yang langkah yang diambil. Maksudnya keburukan ini maksudnya yang belum dilakukan lagi. Okey, dan ini langkah yang diambil. Dan selepas langkah diambil pasti akan ada kesan atau kebaikan sedikit. Okey, kita akan ceritakan sedikit. Baik, kita tengok isi, okey. Baik, pertama sekali saya beritahu bila dapat soalan kita akan cari isi. Baik. Isi yang terbaik saya akan tunjukkan pada hari ini adalah sentiasa bersenam, makan mengikut piramid makanan, berjumpa doktor secara berkala. Berkala ini maksudnya berjadual, ada tempoh-tempohnya. Dan mengadakan kempen kesedaran. Baik, kalau di dalam kelas atau di peperiksaan, murid kena keluarkan dulu isi. Nanti baru pilih isi yang terbaik. Itu cara untuk memilih isi. Okey, kita teruskan. Macam mana kita nak uraikan? Okey, siap. Okey, isi yang pertama. Baik. Sentiasa bersenam untuk mengelakkan obesiti supaya tidak menjadi gemuk atau daripada gemuk untuk menjadi kurus. Kita perlu sentiasa bersenam. Okey, cerita buruk dulu. Okey, maksudnya yang tak dilakukan lagi, yang boleh menyebabkan obesiti. Maksudnya pada masa ini ramai orang kurang bersenam, mereka sibuk bekerja, tidak ada masa untuk bersenam dan menyebabkan badan menjadi gemuk. Jadi kita buat ayat pada sini. Okey, contoh pertama sekali, langkah mengatasi obesiti yang pertama adalah kita perlu sentiasa bersenam. Titik. Pada masa ini ramai orang kurang bersenam. Okey. Mereka buat ayat seterusnya, ayat ketiga. Mereka sibuk bekerja dan belajar. Mereka tidak mempunyai masa untuk bersenam. Hal ini menyebabkan mereka menjadi gemuk. Okey, setiap poin ini buat satu ayat. Okey, kita tengok langkah yang diambil. Okey, jadi ulang balik dia punya poin ni. Bila soalan langkah, oleh itu kita perlu sentiasa bersenam. Okey, apa poin ni? Perlu sentiasa bersenam. Senam kat mana? Di padang. Bila? Pada setiap petang. Apa contoh senaman? Berjoging, bermain bola sepak dan sebagainya lah. Dengan siapa boleh pergi? Bersama keluarga, rakan. Okey. Bak kata ni masukkan peribahasa supaya kadang kita mantap. Hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dalih. Maksudnya jangan bagi alasan lah. Kalau nak gemuk, kalau nak kurus, kena sentiasa bersenam. Okey, macam mana buat ayat pada sini? Oleh itu, kita perlulah sentiasa bersenam. Titik. Okey, buat ayat ini pula. Kita boleh bersenam di padang atau di taman rekreasi. Kita boleh bersenam pada setiap petang atau setiap hujung minggu. Tambah sikit. Ini poin. Boleh panjang ayat dia. Okey, contohnya kita boleh berjoging, bermain bola sepak dan sebagainya. Kita boleh pergi berjoging atau bersenam bersama keluarga atau rakan. Bak kata pepatah, hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dalih. Okey, cabang yang ketiga iaitu kesan daripada langkah ini. Mesti ada kesan sedikit kan? Betul, cerita sedikit tak banyak. Okey, terdapat beberapa kesan daripada aktiviti bersenam. Kita dapat mengeluarkan peluh, kita dapat menyihatkan tubuh badan dan sekaligus dapat mengelakkan obesiti. Okey, isi yang seterusnya. Okey, isi yang kedua ialah makan mengikut piramid makanan. Okey, ikut piramid makanan tahu ya? Okey, ini isi dia. Cerita yang buruk dulu. Maksudnya pada masa ini tidak ramai orang makan mengikut piramid makanan. Mereka makan makanan yang berlemak, banyak gula, contohnya pizza, KFC dan lain-lain lah. Hal ini boleh menyebabkan obesiti. Macam ni bina ayat dia daripada sini. Perkara yang baru. Selain itu, langkah mengatasi obesiti yang kedua, kita mestilah makan mengikut piramid makanan. Titik. Pada masa ini
Ramai orang yang tidak makan mengikut piramid makanan. Titik. Mereka makan makanan yang banyak lemak dan gula. Boleh eja dia punya poin ni. Contohnya mereka suka makan makanan segera, pizza, KFC dan sebagainya. KFC ni turun kenal lah, Kentucky Fried Chicken turunan KFC. Hal ini boleh menyebabkan obesiti. Okey. Cabang tengah. Okey, cabang tengah ni adalah langkah yang kita ambil. Okey, langkah yang kita ambil. Oleh itu, kita perlulah mengikut piramid makanan ini. Sebab apa? Kita kena makan makanan berkhasiat. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Saya tulis sayur-sayuran saja. Mengandungi protein dan serat. Kurangkan makanan yang berlemak dan manis. Sebab dalam piramid tu berlemak kita kena kurangkan. Baik, ayat dia, oleh itu kita perlulah mengikut piramid makanan. Kita perlulah makan mengikut piramid makanan. Contohnya, kita mestilah makan makanan yang berkhasiat. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Makanan tersebut mengandungi protein dan serat. Okey. Yang ke poin ni, kita juga mestilah kurang makan makanan yang berlemak dan manis. Itu dalam ayat yang lengkap. Okey, apa kebaikan sedikit daripada kita apabila kita makan mengikut piramid makanan ini? Ialah pertama, dapat mengelakkan penyakit obesiti, diabetes dan sebagainya. Okey, masukkan ungkapan apa ni? Ungkapan menarik, mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey. Okey, kesan daripada makan piramid makanan inilah kita dapat mengelakkan penyakit obesiti, diabetes dan sebagainya. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, isi yang ketiga. Okey, berjumpa doktor secara berkala. Okey. Okey, cerita buruknya tidak pernah berjumpa doktor. Tidak mengetahui kesihatan diri. Dan ini seperti peribahasanya bagai katak di bawah purung. Macam ni kita nak buat ayat dia. Baik, isinya ialah di samping itu, langkah mengatasi obesiti yang ketiga adalah kita mestilah berjumpa dengan doktor secara berkala, berjadual, ada masanya. Pada masa ini, ramai orang yang tidak pernah berjumpa doktor atau jarang berjumpa doktor. Oleh hal ini menyebabkan mereka tidak mengetahui kesihatan diri mereka. Ayat nombor 3 ini. Ayat sini, mereka ini bagai katak di bawah tempurung. Okey, buat ayat yang tengah dalam langkah diambil. Okey. Okey, langkah diambil perlu berjumpa doktor. Bila nak berjumpa doktor? Setiap 3 bulan. Nak buat apa jumpa doktor? Membuat pemeriksaan, check up. Kerana doktor lebih pakar tentang kesihatan kita. Dan doktor boleh memberi nasihat atau tips untuk sihat. Macam ni buat ayat dia. Oleh itu, kita perlulah berjumpa dengan doktor atau pertama juga atau pakar pemakanan. Okey? Kita boleh berjumpa doktor setiap 3 atau 6 bulan. Kita boleh berjumpa doktor untuk membuat pemeriksaan kesihatan, cek badan. Hal ini kerana doktor lebih pakar tentang kesihatan. Jadi dia boleh. Oleh itu, doktor dapat memberi nasihat atau tips kepada kita untuk menjadi sihat dan mengelakkan, masukkan tajuk dia, obesiti. Okey, apa kesannya atau kebaikan daripada langkah yang diambil ini? Kita akan dapat tahu bila kita jumpa doktor, kita dapat mengetahui apabila kita berjumpa doktor, kita dapat mengetahui cara mengelakkan obesiti, cara untuk tidak menjadi obesiti. Jadi kesihatan badan kita juga akan terjaga. Okey, isi yang terakhir. Okey, mengadakan kempen kesedaran. Okey, ini biasalah orang murid akan selalu bagi ayat kempen. Tapi macam mana nak bagi ayat kempen ni sedap? Mengadakan kempen kesedaran. Pada masa ini cerita sikit. Kurang kempen. Bukan tak ada, mungkin kurang. Kurang kempen kesedaran. Kerana kerajaan bersikap acuh tak acuh. Apa maksud acuh tak acuh ni? Mungkin tak anggap benda itu penting. Okey, jadi masyarakat bila tak ada kempen ni, masyarakat tidak tahu bahaya obesiti. Okey, macam mana nak buat ayat ni? Cuba di sini. Okey, seterusnya langkah mengatasi obesiti yang keempat adalah mengadakan kempen kesedaran. Pada masa ini kurang kempen
kesedaran. Ayat sini pula, hal ini kerana kerajaan bersikap acuh tak acuh tentang kesihatan. Boleh tambah sikit, kesihatan rakyat yang mengalami masalah obesiti. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak tahu bahaya obesiti kerana kurangnya kempen kesedaran. Okey, baik. Macam mana buat ayat langkah dia? Okey, tengok poin langkah. Okey, jadi perlu mengadakan. Okey, pertama sekali siapa kena perlu mengadakan kempen ni? Mestilah pihak kerajaan. Okey, perlu mengadakan kempen kesihatan. Kita mention kempen kesedaran ni pasal apa? Kempen kesihatan. Okey, contohnya kempen. Mungkin boleh bina sikit idea kita kempen apa? Sayangi diri anda. Mungkin itu contoh kempen. Jadi bila kempen ni kita dapat mengetahui bahaya obesiti. Dekat mana nak adakan kempen ni? Mengadakan kempen di pusat beli belah. Okey, aktiviti semasa kempen mungkin semasa kempen melakukan pemeriksaan badan dan sebagainya. Okey, macam mana nak buat ayat dia? Oleh itu pihak kerajaan perlulah mengadakan kempen kesihatan. Buat ayat ni. Contohnya kempen yang diboleh adakan ialah kempen sayangi diri anda. Hal ini supaya ayat ni pula, hal ini supaya rakyat masyarakat mengetahui bahayanya obesiti. Kempen ini boleh diadakan di pusat membeli belah ke mana-mana saja, di sekolah. Okey. Aktiviti semasa kempen ini ialah kita boleh melakukan pemeriksaan badan. Okey. Dan apa kebaikannya daripada yang isi kempen kesedaran ini ialah kita dapat melahirkan masyarakat yang sihat. Jadi masyarakat lebih berhati-hati dalam pengambilan makanan sebab mereka dah sedar. Okey, mereka dah tahu bahayanya obesiti. Baik, sekian untuk pelajaran teknik cabang pada kali ini. InsyaAllah saya akan huraikan lagi teknik cabang pada masa akan datang dengan tajuk-tajuk yang lain. Okey, Assalamualaikum.